Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Sanusi kata kalau anak jantan buka semula, bebaskan semula TikToknya. Sekarang Sanusi pun kena jadi anak jantan juga lah. Dia terpaksa lah telan ayak lioknya sendiri kerana TikTok Sanusi boleh diakses semula. Harap-harap Sanusi lepas ini dengan setelah ini berhati-hati, jangan posting apa saja yang tak sesuai, no. TikTok Sanusi boleh diakses semula. Jadi ternyata kerajaan ni nak jantan. Ternyata kerajaan ini tak takut dengan Sanusi. Ternyata kerajaan ini tak takut dengan mana-mana orang yang bersalah. Yang bersalah, ada sambungan yang bersalah tapi tak mengaku salah. Yang bersalah tapi tak mengaku bersalah. Jadi akaun TikTok milik Menteri Besar Kedah, Menteri Besar sementara Kedah yang sekarang ini dalam masalah besar kerana sudah pun didakwa dengan dua dakwaan. Satu menghina Sultan Selangor, kedua kerana mempertikaikan Agung, ataupun dia kata Agung tak titah pun untuk buat kerajaan perpaduan. Apa ni Sanusi? Aduh, Sanusi tak pun. Adakah Sanusi pergi menghadap yang di Pertuan Agung? Tak adalah. Jadi Sanusi sepatutnya diam saja, tak tahu apa-apa, diam-diam saja. Nah, sekarang sudah kena dakwa padan muka. Boleh sudah diakses semula dia punya TikTok selepas disekat sejak Sabtu lalu. Memang patutlah disekat. Memang begitulah undang-undang Malaysia. Kalau kau ada masalah, terutamanya kau terjerumus dengan perbuatan sendiri, terperangkap dengan perbuatan sendiri, kau kena jerat dengan perbuatan sendiri, terutamanya yang membabitkan raja-raja, sultan-sultan dan agama di Malaysia. Jadi memanglah semua orang kena begitulah Sanusi. Tenang saja, bukan kau saja yang kena blok. Semua orang yang buat begitu pun kena blok juga. Jadi selagi kau rakyat Malaysia, memang semua akan menghadapi undang-undang itu. Jadi walaupun menteri besar tapi masih rakyat Malaysia, kalau salah tetap akan diblok juga. Semakan Malaysia kini mendapati kandungan akaun @sanusi_matnor dapat diakses dengan muat naik video terbaru kira-kira sejam yang lalu. Akaun tersebut telah diikuti lebih 400,000 pengguna media sosial dengan merekod 5.2 juta kesukaan, manakala video paling tinggi ditonton mencapai 1.2 juta kali tontonan. Terdahulu Malaysia kini melaporkan Sanusi mendakwa akaun TikTok miliknya disekat oleh pihak kerajaan dan menyifatkan Malaysia sedang bergerak menjadi seperti negara Korea Utara di bawah pemerintahan Pakatan Harapan PH. Woi, pandai-pandai. Ini pun boleh dipersoalkan juga. Kenapalah Sanusi ni kata kita jadi Korea Utara? Kenapa takkanlah Sanusi kata Agung akan jadi seperti Korea Utara pula? Tak boleh lah. Sanusi ni ada-ada aja. Menurutnya, ia akan menyebabkan pihaknya sukar untuk menjawab mengenai isu-isu semasa dan serangan yang dilemparkan pihak lawan Perikatan Nasional. Buka TikTok tengok dah tak ada. Kita baru tengah popular kan. Tapi itulah medan kita nak jawab habislah. Kita tak boleh masuk televisyen, mereka tak bagi. Tak boleh masuk radio. Kita pakai TikTok dengan Facebook je. Facebook budak-budak tak tengok dah sekarang ni. Mereka kata itu orang tua punya, katanya. Bagaimanapun, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail dalam reaksi segeranya menafikan sekatan itu dibuat oleh pihak kerajaan. Tegasnya kerajaan tidak mempunyai sebarang kuasa untuk menyekat akaun TikTok. Sementara itu, dalam hantaran di Facebook semalam, Sanusi mendakwa akaun TikTok rasminya disekat melibatkan pengguna dalam negara ini tapi boleh diakses di luar negara.
Jadi maksudnya menurut Menteri yang sekat TikTok Sanusi ini bukan kerajaan, karena kerajaan tak ada kuasa untuk menyekat akaun TikTok. Saya pikir ini betul, kerana polisi dalam TikTok tak sama dengan YouTube, tak sama dengan Facebook, tak sama dengan Twitter. Semuanya berbeza-beza. Ada yang negara boleh, ada yang boleh diambil kuasa oleh negara, ada yang tak. Jadi rasanya TikTok punya kuasa tidak memberikan kuasa kepada kerajaan untuk menyekat mana-mana akaun. Jadi Sanusi silap lagi di sini. Kalau betul apa yang dikata oleh Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail ini, kalau betul dia kata bukan disekat oleh kerajaan kerana tak ada kuasa untuk sekat TikTok, Sanusi silap lagi di sini. Sanusi silap lagi. Dan yang paling penting, memang terbukti sekarang ini kerajaan tak takut dengan siapa-siapa. Kerajaan tak takut dengan siapa-siapa. Kerajaan tak takut dengan Sanusi. Kerajaan tak takut dengan orang bersalah yang tak mengaku bersalah. Dan kerajaan tak akan tunduk dengan mana-mana orang yang bersalah. Salah tetap salah. Pertama. Kedua, Sanusi kena faham. Sanusi kena faham bahawa dia rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia masih lagi bergantung, termaktub dan masih lagi di dalam undang-undang negara Malaysia. Rakyat Malaysia yang lain pun melalui jalan yang sama Sanusi. Kalau dia salah, akaun TikTok ke Facebook ke YouTube ke apa-apa pun boleh disekat, boleh diperhatikan dan boleh disiasat oleh pihak kerajaan. Jadi untuk siasatan daripada orang-orang ataupun badan-badan penguatkuasa Malaysia. Jadi seperti juga rakyat biasa, kena bersabarlah. Sanusi kena bersabar, banyak-banyak bersabar dan tenang di posisi. Dan sekarang ni dah buka lah TikTok, habis-habisan lah, pergilah buat kasih masuk lagi lah, kasih masuk video-video yang bagus-bagus. Saya Sanusi, jangan video fitnah, jangan video hasutan lagi pula. Nanti belum selesai satu datang lagi, belum selesai satu datang lagi. Kita dengar ada satu lagi masalah yang bakal melanda Sanusi pula kali ini. SPRM sudah buka kertas siasatan pula tu. Jadi sudah jatuh ditimpa kayu balak kali ini. Sanusi semakinlah dalam keadaan pening kepala. Tapi iyalah, kita doakanlah supaya Sanusi tetap sihat menjalani kempen dan menjalani turun naik mahkamah selepas ini. Kita jumpa lagi Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Sekarang ini pentas politik hangat dengan fitnah. Sana fitnah, sini fitnah, macam-macam fitnah. 18 Julai 2023 daripada Sinar Harian. Belum lagi tiba masanya kempen pilihan raya negeri PRN, namun kini media sosial semakin hangat dengan cerita yang mengaitkan ahli politik di blok kerajaan dan di blok pembangkang. Kebanyakan berita yang dikongsikan oleh pihak-pihak tertentu tidak mengandung fakta dan informasi yang tepat, sehingga ianya boleh membawa kepada fitnah yang berleluasa. Pada Isnin lalu, Menteri Pendidikan Fadilah Siddiq telah pun membuat laporan polis berhubung fitnah yang dilakukan mengenai isu azan. Kenyataan yang dibuat oleh ahli Parlimen Nibong Tebal itu telah diputar belit sehingga boleh menjatuhkan reputasinya. Bukan itu sahaja, terdapat juga maklumat palsu yang dinafikan oleh PAS berkaitan mengajak seramai 200,000 ahlinya untuk turun ke Mahkamah Session Selayang bagi memberi sokongan kepada Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor, berkenaan isu didakwa terhadap pertuduhan mempertikaikan pelantikan Menteri Besar Selangor. Bagaimanapun,
Pihak yang menyebarkan berita berunsurkan fitnah itu masih belum diketahui dan ia seolah-olah mahu menjatuhkan lawan. Fitnah membabitkan ahli politik secara langsung, menyebabkan orang ramai, terutamanya pengguna media sosial, berasa sangsi dengan pemimpin yang mereka percaya. Seperti yang diketahui umum, media sosial merupakan perantara yang digunakan oleh masyarakat pada waktu ini, khususnya anak muda, untuk mendapatkan informasi tidak kiralah berkaitan dengan ekonomi, politik, hiburan atau masakan. Keadaan itu secara tidak langsung menyebabkan belia, terutamanya remaja, yang baru pertama kali mau mengundi mungkin akan hilang kepercayaan terhadap parti pilihan. Sudah tentu, golongan tersebut berasa kecewa terhadap isu yang mengaitkan ahli politik pilihan mereka, walaupun berita itu hanya fitnah semata-mata. Kebanyakan mereka tidak mengetahui percaturan politik yang sebenar, sehingga kan menemui jalan buntu dan tidak tahu untuk menyokong mana-mana parti. Oleh yang demikian, politik kotor dengan menabur fitnah terhadap lawan adalah bukan satu tindakan yang tepat kerana ia akan mempengaruhi undi belia. Bentuk politik itu tidak sepatutnya diwariskan kepada generasi yang akan datang, kerana mereka merupakan bakal pemimpin negara. Justru, ahli politik pada masa kini perlu menunjukkan sikap percaturan politik yang baik dan matang, serta membahas kenyataan dengan menggunakan fakta sahaja. Saya setuju dengan ini. Ada parti politik yang memang telah digelar menang fitnah. Selalu saja dia punya orang-orang di dalam politik itu, selalu saja kena saman fitnah. Kalah, lepas tu sudah kalah minta maaf. Lepas tu nanti orang lain buat fitnah lagi. Minta maaf lagi, buat fitnah lagi. Minta maaf lagi, buat fitnah lagi. Ulang-ulang begitu. Sepatutnya, semua ahli politik, semua parti politik, jangan memfitnah. Apalagi, kalau dengan politik, lepas tu menyentuh pula 3R. Terutamanya yang sampai menghina Raja-Raja Melayu. Tak kiralah dari parti politik mana. Jadi saya setuju dengan artikel ini, jangan menabur fitnah. Sudahlah berdosa, masuk neraka, buruk lagi, kena denda, kena saman lagi, baru padan muka. Tak kiralah apa agama sekalipun, jangan memfitnah. Tak baik. Jangan kerana nak menang saja, lepas itu memfitnah. Orang yang difitnah, rosaknya namanya. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Supaya agar isu kebiadaban kepada raja tidak berpanjangan, sepatutnya Sanusi mengaku bersalah, bukan tak bersalah. Kerana dengan menyatakan dirinya tak bersalah, seolah-olah orang yang tuduh dia yang bersalah. Dan perkara ini saya fikir harus dicermati oleh Sanusi, kerana Dewan Diraja Selangor sendiri membuat laporan polis. Saya fikir Dewan Diraja Selangor membuat laporan polis dengan perkenan daripada Sultan. Tapi dengan tidak mengaku bersalah itu, ini membuatkan isu ini akan terus berpanjangan. Dan sebenarnya nyata sekali Sanusi bersalah. Daripada daripada percakapannya itu memang terlalu nyata bahawa itu salah. Atas kedua-dua pertuduhan yang dikenakan terhadapnya di bawah Akta Hasutan, Menteri Besar Kedah, Sanusi Mat Noor, telah membuat pilihan untuk mengaku tidak bersalah di mahkamah. Ini bermakna kes beliau yang mempertikai kebijaksanaan Sultan Selangor dalam melantik Amiruddin Syahri sebagai Menteri Besar dan kewujudan kerajaan perpaduan yang telah dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong akan dibicarakan di depan hakim.
Tetapi sebelum ini, Sanusi telah pun mengutus surat kepada Sultan Selangor untuk memohon ampun dan maaf atas keculuparan itu. Bukankah dengan mengutus surat kepada Baginda Sultan Selangor itu bermakna Sanusi sendiri mengakui kesalahannya? Tidak kiralah sama ada dia dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Kalau sudah mengakui begitu, kenapa sekarang tiba-tiba beliau pula memilih untuk mengaku tidak bersalah di mahkamah dan mau kesnya dibicarakan? Apa sebenarnya yang ingin dibuktikan oleh Sanusi? Kes melibatkan Sanusi ini bukanlah kes politik. Ini adalah kes yang menyentuh kedudukan raja-raja, di mana yang turut membuat laporan polis terhadapnya ialah ahli-ahli Dewan Diraja Selangor sendiri. Selain mengutus surat ampun, memohon ampun, Pesuruhjaya PAS Selangor, Dr. Ahmad Yunus Hairi, turut menghadap Selangor semalam. Walaupun tidak diketahui tujuan serta butiran majlis menghadap itu, adalah dipercayai ia juga bertujuan untuk memanjangkan permohonan maaf atas keceluparan Sanusi itu, serta memberi penjelasan berkenaan dengannya. Bagaimanapun, selepas itu Istana Sultan Selangor mengeluarkan kenyataan isu berkenaan masih belum selesai. Dan berikutan Sanusi membuat keputusan mengaku tidak bersalah atas pertuduhan terhadapnya, bermakna isu dan kes ini menjadi lebih jauh daripada titik penyelesaiannya. Ia akan terus menjadi panjang dan dipanjang-panjangkan. Sepatutnya malah amat terpuji lebih baik sebenarnya jika Sanusi membuat pilihan mengaku bersalah saja atas kedua-dua kesalahan yang dikenakan terhadapnya itu. Dengan mengaku bersalah, bukan saja isu kebiadaban dan keceluparannya dapat dinoktahkan serta-merta, malah ia menunjukkan sikap merendah diri dan kesetiaan tidak berbelah bagi Sanusi terhadap rakyat sebagai rakyat terhadap raja atas isu yang dipertikaikannya itu. Kes akan segera tamat dan tidak menarik lagi untuk dijajah atau dipanjangkan. Dan Sanusi akan lebih dipuji kerana memilih beralah atas kebiadaban dan keceluparannya terhadap dua raja, Sultan Selangor dan Yang di-Pertuan Agong. Sabudin Hussein, 18 Julai 2023. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim tampil membedas kenyataan daripada Sanusi yang mengatakan bahawa kerajaan takut. Kerajaan tak takut. Kerajaan tak takut. Tapi Sanusi yang dah melebih-lebih. Dah melampau. Tak sedar diri. Dan dia juga tidak menghormati lagi ketua Islam sendiri di seluruh negara, di setiap negeri, dan juga pelindung kepada agama dan bangsa Melayu. Akta hasutan tidak dapat dielakkan dalam hal yang berkaitan raja-raja. Itu kata Anwar Ibrahim. Dengar baik-baik kepada Sanusi dan semua yang menyokong Sanusi. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan kedudukan raja-raja Melayu tidak wajar dijadikan bahan dalam ucapan-ucapan dan perbahasan politik. Justru katanya, memandangkan Menteri Besar Sementara Kedah, iaitu Muhammad Sanusi Mahmud, yang telah menyentuh mengenai raja-raja, penggunaan akta hasutan terhadapnya tidak lagi dapat dielakkan. Saya fikir Sanusi harus tahu perkara ini. Sanusi itu ketua kerajaan di negeri. Dia tahu perlembagaan. Dia tahu mana yang boleh, mana yang tak boleh. Takkanlah dia tak tahu tentang perkara ini. Penggunaan akta hasutan terhadap Sanusi tidak lagi dapat dielakkan kerana ini sudah menyentuh kepada perkara yang terbesar di negara kita Malaysia, iaitu di mana menyentuh mengenai raja-raja dan di Pertuan Agong pun. Dari segi kata Anwar Ibrahim, saya dari segi dasar mengelakkan menggunakan akta hasutan, katanya. Jadi yang ini bila menyentuh kedudukan raja-raja harus kita pelihara. Sanjung dan elak jadi satu wacana perbahasan politik yang tidak sihat, katanya. Tambahnya lagi, soal kritik Perdana Menteri
Saya tak pernah guna itu sebagai satu alasan bagi mengenakan tindakan di bawah akta hasutan, katanya. Ketika beliau ditemui pemberita selepas menghadiri program sentuhan Agro Madani peringkat negeri Selangor di Sekincan hari ini. Nah, okey, semua musuh-musuh politik Anwar, sila jelaskan pernahkah Anwar Ibrahim menggunakan akta hasutan ini apabila dia dikritik? Tak pernah rasanya. Tapi ini dah melebihi bila sentuh hal tentang raja. Pengerusi Pakatan Harapan itu mengulas kritikan terhadap penggunaan undang-undang berkenaan yang pernah ditentang oleh gabungannya juga sebelum ini. Anwar juga meminta semua pihak supaya menghormati proses mahkamah. Katanya polis buat siasatan, peguam negara pun pembuat pendakwaan. Jadi saya tidak mau ganggu proses dan saya minta akan teliti pendakwaan. Yang pertama berkenaan dengan laporan dan kemudiannya apa alasan peguam negara yang melihat kepada pendakwaan selepas siasatan polis. Jadi kena hormat proses mahkamah, katanya. Di soal wartawan mengenai keperluan pihak polis menahan Sanusi pada jam 3 pagi, Anwar enggan mengulas lanjut dan sekadar memberitahu tangkapan dibuat berikutan pemantauan rapi oleh polis. Sanusi telah ditahan polis dekat sebuah hotel di Ibu Negara pada jam 3 pagi sebelum dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Gombak untuk disiasat di bawah Seksyen 4-1-E Akta Hasutan 1948. Tangkapan itu menimbulkan kecaman dari pelbagai pihak termasuk dari pemimpin pihak sendiri. Tetapi sudah diterangkan oleh Ketua Polis Negara sebentar tadi bahawa itu terjadi kerana Sanusi reject semua telefon polis. Lepas itu polis cuba telefon Negeri Kedah. Negeri Kedah bagi tahu dia ada program dengan Astro dalam satu program. Lepas tu diorang tengok di dalam program itu tak muncul-muncul dia. Di telefon tak angkat-angkat. Habis nak buat macam mana? Terpaksa tangkap lah. Ahli Parlimen Bayan Baru dari PKR Sim Zechin beranggapan adalah tidak wajar Sanusi dicukup pada pagi buta sedangkan dia tidak menimbulkan risiko dan melarikan diri. Mungkin waktu ini Sim Zechin ini dia tak tahu perkara yang sebenar, iaitu seperti yang sudah diterangkan oleh pihak polis. Tapi sekarang sudah diberitahu, jadi segalanya sudah jelas sekarang. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, seterusnya Sanusi telah pun dihadapkan di dua mahkamah seksyen Selayang di Kuala Lumpur pada hari ini atas dua pertuduhan menghasut berhubung isu pelantikan Selangor, pelantikan Menteri Besar Selangor, maafkan saya, isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan juga penubuhan kerajaan paduan. Yang ini pun menyentuh tentang Agung pula. Aduh, makin parah nampaknya Sanusi. Bagaimanapun, Sanusi mengaku tidak bersalah atas kedua pertuduhan yang dikenakan ke atasnya di Mahkamah Seksyen secara berasingan itu. Kedua-dua hakim membenarkan Menteri Besar itu diikat jamin sebanyak RM5,000 dengan seorang penjamin bagi setiap pertuduhan dan mengarahkan tertuduh supaya tidak membuat sebarang komen berhubung kes sehingga kes berkenaan selesai. Hakim menetapkan 4 Oktober untuk sebutan kes bagi serahan dokumen. Dan yang nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.